Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Mengikut cerita orang Melayu Singapura, pada suatu hari terdapat seorang pedagang dan ulama dari Pasai bernama Tun Jana Khatib telah datang ke Singapura untuk membuka lembaran kehidupan baru di samping berdagang. Ketika di Singapura, beliau sangat disegani oleh rakyat Singapura kerana sikapnya yang lemah lembut dan berbudi bahasa, di samping melakukan kerja-kerja amal dan membantu penduduk-penduduk tempatan. Pada suatu hari, Tun Jana Khatib telah berlalu di sebelah istana Raja Singapura. Permaisuri baginda sedang melihat Tun Jana Khatib yang sedang berdiri di sebatang pokok pinang. Lantas permaisuri raja melihat keadaan Tun Jana Khatib yang sedang merenung mata ke arah pokok pinang. Lalu dilihatnya Tun Jana Khatib menghampiri dan menyentuh batang pokok pinang tersebut. Tiba-tiba pokok pinang terbelah dua, lalu tersungkur ke tanah. Permaisuri raja berasa amat terkejut melihat keajaiban yang berlaku pada pokok pinang itu. Kemudian Tun Jana Khatib pun beredar. Tidak lama kemudian, Raja Singapura telah terkejut melihat keadaan batang pokok pinang yang terbelah dua. Lalu baginda bertanya kepada permaisurinya, bagaimana kejadian ini boleh berlaku? Setelah mendapat khabar bahawa kejadian itu adalah perbuatan seorang dari Pasai, maka baginda sangat murka dan memerintahkan supaya Tun Jana Khatib ditangkap dan dihukum bunuh di hujung pasar, sekarang Kampung Gelam. Apabila pihak istana dapat menangkap Tun Jana Khatib, maka beliau telah bersumpah bahawa hukuman mati ini dia merelakan. Tanpa sebab yang munasabah, hukuman itu dijatuhkan. Di atas sikap zalim inilah Singapura akan ditimpa malapetaka. Sepantas kilat juruhukum terus menikam sebilah keris ke arah Tun Jana Khatib. Akhirnya beliau tersungkur lalu rebah ke bumi. Ketika hendak membawa jenazah Tun Jana Khatib ke tanah perkuburan, ada yang tidak kena pada jenazah Tun Jana Khatib. Mengikut legenda, jenazah beliau tiba-tiba gaib, tapi darahnya masih ada. Ramai orang bingung dan hairan akan kejadian tersebut. Beberapa minit kemudian, ribut petir telah menggemparkan Singapura dan disusuli dengan dentuman kuat. Rakyat terus lari menyelamatkan diri dan pergi ke tempat kejadian semula. Orang ramai mula gempar. Darah Tun Jana Khatib telah bertukar menjadi batu. Sementara itu, penduduk di Langkawi pula gempar kerana mayatnya telah terbaring di tepi pantai. Penduduk di sana telah mendakwa jenazah itu adalah Tun Jana Khatib. Jenazahnya kemudian dikebumikan di sebuah tanah perkuburan yang dipanggil Makam Purba. Selang beberapa hari kemudian, Singapura telah dilanggar ikan todak yang menyerang dari pantai ke daratan. Itulah malapetaka yang menimpa atas sikap Raja Singapura yang zalim. Yang menjadi persoalan, adakah benar Tun Jana Khatib jenazahnya gaib dan kemudian
terdampar ke pantai Langkawi. Ada cerita berkaitan perkara ini yang saya dan Puan Ita dapat semasa ke kawasan Karimun di Kepulauan Riau. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran saya dan Puan Ita dengan niat menziarah makam dan silaturahim telah membuka banyak cerita di kawasan Karimun ini. Terlalu banyak sejarah yang berada di luar sana ada terkait dari kawasan ini. Tempat ini dinamakan Pasai. Memandangkan ia terletak di sebuah pulau. Jadi ada yang panggil Pulau Pasai. Jadi dalam video ini, saya akan gunakan nama Pulau Pasai untuk membezakan negeri Pasai di Sumatera. Saya diberitahu oleh warga tempatan, di sinilah Pasai yang sebenar kalau dikaitkan dengan cerita Jana Katib, bukan dari Pasai Sumatera. Warga tempatan memanggil beliau sebagai Syekh Jana Katib dan bukan Tun Jana Katib. Beliau penyebar agama Islam dan merupakan seorang ulama. Di Pasai inilah tempat di mana beliau jadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam di sekitar kawasan ini. Beliau inilah orang yang dibunuh oleh Raja Singapura dalam cerita Singapura dilanggar Todak, dan kemudian jenazahnya dikatakan gaib dan terdampar di Langkawi. Sebelum ini saya pernah menceritakan kisah Singapura dilanggar Todak, tetapi pada ketika itu Allah masih belum mengizinkan kami merungkai perkara yang sebenar. Setelah kami ke Pulau Pasai ini, barulah cerita yang sebenarnya terbuka. Alhamdulillah, semua atas ketentuan Allah. Untuk pengetahuan semua, di Pulau Pasai inilah jenazah Syekh Jana Katib dikebumikan dan bukan di Langkawi. Menurut cerita Singapura dilanggar Todak, ketika hendak membawa jenazah Syekh Jana Katib ke tanah perkuburan, jenazah beliau dikatakan gaib. Ramai orang bingung dan hairan akan kejadian tersebut. Sebenarnya, jenazah Syekh Jana Katib telah dibawa lari oleh anak murid Syekh Jana Katib pulang ke Pulau Pasai ini. Syekh Jana Katib datang ke Singapura dari Pulau Pasai tidak berseorangan, tetapi bersama beberapa anak muridnya dengan menaiki sampan. Mereka menggunakan sampan sebab jarak di antara Pulau Pasai ke Singapura tidak terlalu jauh dan terlindung dari angin laut yang kuat. Kenapa ada cerita yang mengatakan jenazahnya berada di Langkawi? Itu sebenarnya untuk menutup cerita sebenar dari pengetahuan Raja Singapura yang zalim itu. Bimbang kalau cerita sebenar diketahui, pasti Raja Singapura akan cari dan menghukum mengikut kehendak hatinya. Apalah daya anak murid Syekh Jana Katib untuk melawan Raja Singapura itu, melainkan membawa lari jenazah Syekh Jana Katib kembali ke Pulau Pasai secara senyap-senyap pada waktu malam. Makam purba yang dulu dikatakan makam Syekh Jana Katib itu sebenarnya adalah makam seorang bidan perempuan. Bidan ini adalah dari Istana Melaka. Bidan ini di antara orang Istana Melaka yang berundur bersama-sama dengan Tun Fatimah ke Langkawi sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Cerita Tun Fatimah berundur ke Langkawi boleh rujuk pada video saya yang lepas. Sebenarnya, jenazah Syekh Jana Katib tidak pernah pun terdampar di Langkawi.
itu hanyalah cerita yang direka-reka untuk menutup ke mana hilangnya jenazah Syekh Janah Khatib dari pengetahuan Raja Singapura. Setelah jenazah Syekh Janah Khatib selamat tiba di Pulau Pasai ini, jenazahnya kemudian dikebumikan di sini dengan penuh kesedihan dan redha di atas pemergian beliau dalam keadaan macam ini. Kisah ini tersimpan begitu lama tanpa siapa mengetahui cerita sebenar, sehinggalah saya diberitahu tentang rahsia ini oleh orang lama dari kawasan ini yang mahu saya membongkar cerita ini pada hari ini kepada umum. Subhanallah. Satu lagi sebelum saya lupa, makam di sebelah Syekh Janah Khatib ini, sebenarnya mereka inilah yang membawa lari jenazah Syekh Janah Khatib pulang ke Pulau Pasai. Itulah sumbangan dan jasa mereka kepada guru mereka yang telah dizalimi. Apa yang perlu saya jelaskan adalah Raja Singapura tidaklah zalim sebenarnya seperti yang diceritakan dalam sejarah. Tetapi para pembesarnya yang zalim dengan menghasut raja supaya dibunuh sahaja Syekh Janah Khatib itu kerana bimbang beliau akan kembali lagi dengan membawa ajaran Islam ke Singapura. Pembesar-pembesar Singapura itu merasakan agama Islam mengancam kedudukan dan kepentingan mereka yang sememangnya sistem pemerintahan di Singapura waktu itu bersifat menindas rakyat seperti mengamalkan riba dan sebagainya. Di atas kezaliman itulah, tidak lama kemudian Singapura dilanda malapetaka di mana serangan ikan todak yang berterusan telah melumpuhkan ekonomi Singapura ketika itu. Di sinilah pengajaran yang boleh kita belajar sebagai generasi kini. Peganglah prinsip dan jati diri bangsa yang menjunjung agama Islam dalam kehidupan. Semoga kehidupan kita diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.